untuk menyambung bacaan kitab Itqan As-Sunnah, saya pas kepada Fadil Zawawi untuk meneruskan pembacaan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung balik muzakarah kita, kitab Itqan As-Sunnah. Pada kata-kata muallif, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tanbihun limunasabati dhikril munshidin alladhina yunshidu ash'aran wa qasaid al-madih an-nabawi yushiru ila anna ashhar al-qasaid allati tunshadu fil hafalat fil hafalat. Okay. Qasidatul Burdah lil Busairi rahimahullah wa fiha abyatun intaqadaha al-mubtadi'atu wa hiya. Okey. Sebelum ni kita ada sebut tentang beberapa amalan lah. Okey. Yang mana kita buat kenduri arwah, semacam kenduri arwah macam tu. Kemudian saya sebut minggu lepas, kalau tradisi di Morocco, dia punya aktiviti tu banyak dalam kenduri arwah. So dia ada qasidahnya, dia ada bacaan Qurannya, dia ada bacaan tahlil ada tak? Tahlil saya tak ingat. Tahlil tak ada rasanya. Okey, lebih kurang macam tu. Jadi di sini ada fawaid lah, faedah yang Imam Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari nak bagi tahu dekat kita bahawa kebanyakan qasidah yang dimainkan dalam program-program kenduri arwah macam ni adalah qasidah burdah. So ini mungkin dekat Malaysia kuranglah, kita bukan budaya kita lah. Okay. Tapi kalau di Maghribi contohnya, itu antara budaya mereka dan qasidah-qasidah yang lain. Jadi dalam qasidah burdah ni ada beberapa bait yang mana ada kontroversi lah, kita sebut kontroversi, di mana terdapat bait-bait yang boleh difahami, kalau difahami secara satu bentuk boleh bawa kepada syirik katanya. Okay, jadi Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari nak terang dekat sini macam mana bait-bait ni kita boleh faham dengan fahaman yang tak bawa kepada tuduhan syirik tadi. Seperti mana yang dituduh oleh sebahagian mubtadi', sebahagian orang-orang yang pelaku bid'ah. Okey, antara bait-bait tersebut adalah kata Imam Busiri, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Okey, baik Busiri ni semua rasanya semua tahulah, yang kita selalu baca apa, Maula ya salli wa sallim daiman abada. Okey, baik-baik tu kan banyak kan yang lain-lain. Okey, ni antaranya baik dia adalah kaifa tad'u ila dunya daruratan man. Okey, first kali kita kena tahulah siap bait syair ni dia nak cerita tentang apa. Okey, yang pertama ni adalah cerita tentang di mana Imam Busiri nak terang tentang sifat-sifat Nabi lah. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi antaranya Nabi SAW ni, dia walaupun apa jua tawaran yang diberikan kepada baginda untuk tinggalkan dakwah, baginda tak terima. Okay, segala bentuk harta dan dunia lah. Jadi Imam Busiri sebut di sini bagaimana, kalau saya nak terang secara harfiah dia susah sikit nak faham. Tapi saya terang secara harfiah dululah. Bagaimana mengajak kepada dunia, daruratu man, daruratu tu jadi fa'il kepada tad'u. Bagaimana mengajak kepada dunia darurah di sini dengan maksud kesusahan ataupun desakan ataupun penderitaan, orang yang mana kalau tidak kerana dia, laulahu, tidak akan muncul ataupun tidak akan dikeluarkan dunia ni daripada alam adami.
daripada tiada. Jadi dia nak cakap kat sini, sebabkan Nabi lah dunia ni diciptakan, dunia ni diadakan. Jadi bagaimana orang yang kerananya dunia diciptakan, bagaimana dia pula boleh nak tertarik kepada dunia tu? Padahal dia ni lebih agung daripada dunia tersebut, sebab dunia diciptakan untuk dia. Jadi bagaimana dia pula nak terhegeh-hegeh kepada dunia? Okey, itu baik pertama. Nanti Syekh Abdul Wasiq Al-Ghumari akan teranglah dia punya apa? Dia punya penerangan-penerangan lagi. Okey. Kemudian yang kedua, waqaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa ruslu taqdima makhdumin ala khadami. Okey, ni bait lain pula lah. Dia tak bersambung lah. Bait-bait ni dia yang pertama tadi dekat bab lain, yang kedua ni bab menerangkan tentang Isra' Mi'raj Nabi. Jadi Imam Al-Busiri sebut telah mengkedepankan engkau, okey, sekalian para nabi biha, kerana maqam kau ataupun manzilah. Jadi sebelum tu dia ada sebutlah tentang manzilah nabi ni. Okey. Waruslu ataupun waraslu. Okey, ini atau kepada jami'ul anbiya. Ataupun kita nak baca warusli pun boleh. Jami'ul anbiya'i warusli. Sekalian para nabi dan para rasul. Okey. Wa qaddamatka taqdima makhdumin ala khadami. Okey, bentuk mengkedepankan tu macam mana? Seolah-olah mengkedepankan tuan ke atas hamba-hambanya. Maksudnya seperti mana hamba-hamba mengkedepankan tuannya dengan penuh penghormatan. Okey. Itu bait kedua. Kemudian bait ketiga yang diiktiraf, ya akramal khalqi mali minal man aludhu bihi. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadisil amimi. Okey, wahai semula-mula makhluk, semula-mula ciptaan, mali man aludhu bihi, tidak ada bagiku man aludhu bihi, tempat untuk aku berlindung, siwaka, melainkan engkau, inda hululil hadisil amimi, tak kala berlakunya huru-hara yang melibatkan semua makhluk. Hululi al-hadis itu huru-hara ataupun suatu kejadian yang mengejut. Al-amimi, jemaah ataupun sekalian orang. Okey, ini bab tentang tawassul, ke mana Imam Busiri cerita tentang tawassul dengan Nabi. Kemudian bait keempat, fa inna min judika dunya wa darratha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Okey. Sesungguhnya min dekat situ min tab'id, sebahagian. Sesungguhnya sebahagian daripada kepemurahan engkau adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Darratha tu akhirat kepada dunia tadi. Katanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu adalah sebahagian daripada pemurahnya Nabi. Ini nanti kita akan bincang masuk dalam pembahasan tentang tasawuf lah pula. Okey, nanti akan bawa kita kepada perbincangan tentang Nur Muhammad. Okey, bagaimana penciptaan yang pertama sekali adalah Nur Muhammad, bagaimana dunia ini diciptakan kerana Nabi Muhammad SAW. Okey, itu perbincangan kaitan dengan tasawuf lah. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan sebahagian daripada ilmu kau tu adalah ilmu lauh dan qalam. Lauh dan qalam, lauh mahfuz dan qalam lah. Yang pertama di apa? Antara makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Antaranya al-qalam, antaranya air, antaranya Nur Muhammad. Banyaklah pendapat yang mengatakan macam tu. Tapi dia nak kata kat sini adalah
ilmu Nabi itu termasuk adalah ilmu-ilmu ghaib. Jadi Nabi tahu tentang ilmu masa depan. Kita kata wahyu tu satu. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat, macam mana Nabi boleh tahu. Jadi Nabi tahu tentang masa depan dan Nabi tahu juga tentang masa lalu, tentang perkhabaran zaman-zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ini 4 bait yang iktiraklah dibangkitkan ada isu di sini. Okey, wal jawabu 'anil bait al-awwal. Okey, jawab kepada bait yang pertama. Anna Allah Ta'ala khalaqal al-mukallafin li'ibadatihi faqala subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okey, tu first. Dunia ni diciptakan Allah ni ciptakan mukallaf, manusia yang mukallaf itu untuk beribadat kepada dia. Berdasarkan firman Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Ya'budu ni. Kat situ ada ya mutakallim di situ. Tapi dihazafkan. Wa khuliqad dunya wa khalaqad dunya, dan dia menciptakan dunia wa ma fiha li ajlihim, dan apa yang ada pada dalam dunia itu untuk manusia juga. Wa khalaqal akhirata li ajlihim aidan, ciptakan akhirat pun untuk mereka juga. Wa ja'alahuma daraini, jadi Allah ciptakan bagi jin dan manusia itu dua tempat, dua rumah akhirat, rumah dunia. Darun litaklifi wal amali wa darun lil jazai ala ma amilu. Walaula al jinnu wal insu ma khuliqat ad-dunya. Kalaulah bukan kerana jin dan manusia, dunia ni takkan diciptakan. Okey. Ini pun termasuk dalam perbahasan tasawuf juga nanti. Sebab Allah cipta dunia dan Allah cipta manusia dan jin tu nanti akan kembali kepada yang tentang ada hadis, okey, walaupun diperselisih tentang sanad, tentang darajat hadis tersebut, tentang Allah ni seolah-olah sebagai suatu makhzan makhfiyan, okey, suatu khazanah yang tersembunyi yang ingin diketahui, yang ingin orang lain tahu tentang dia. Okey. Walamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul mukallafin, dan tatkala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul mukallafin, penghulu bagi sekalian mukallaf, wa rasulul alamin, dan rasul al-alamin, rasul bagi alam, sebab Nabi ini diciptakan bagi jin dan manusia dan seluruh alam, rahmatan lil alamin. Wa khulasatun naw'il insani sahha an yuqal laulahu lam takhrujid dunya minal adami, maka bolehlah untuk kita kata kalau bukanlah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka tidak akan dikeluarkan dunia ini daripada dataran adami, dataran tiada tu. Wa hadha an-naw'u min al-majazi latifun iqtadahu maqamul madah. Ini suatu bentuk majaz yang sangat halus, yang mana sesuai mengikut tempat pujian. Maksudnya bila kita nak puji, sesuailah kita letak bentuk majaz macam ni. Tapi ini orang kata tafsiran yang syar'i lah, tafsiran yang mana tak diperselisih lah. Nanti ada juga tafsiran lain lah. Mana tafsiran tu nanti akan bawa kepada yang macam saya sebut tadi, pembincangan Nur Muhammad dan sebagainya. Yang mana ada ulama yang menolak lah pandangan tersebut. Okay, jadi Syekh Abdul Wahid Al-Umari bagi pandangan yang orang kata selamat lah. Okey. Wa amal abiyatut taliyatu, adapun bait-bait yang seterusnya, fa aslahtuha 'ala al-wajhil ati, aku ubah suai sikitlah supaya mudah sikit nak cerita ni. Wa in kana al-jawabu anhuma mumkinan bitakallufin, walaupun nak jawab tentang apa anhuma, ada 3 lagi ni. Mungkinan bitakalluf. Fa aslahtuha. Wa in kana al-jawabu anhuma mumkinan bitakallufin.
Anhuma tu saya tak faham. Okey, tak apa, kita tengok baik yang mana Syahrul Siddiq Al-Ghumari ubah suai sikit. Wa qaddamtuka jami'ul anbiya'i wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa karramuka li fadlin fika min qidami. Maksud di sini, kalau Syahrul Siddiq Al-Ghumari nak terang tentang dua bait syair yang seterusnya tu, boleh je. Maksudnya tanpa perlu dia nak ubah suai syair ke apa, dia terang, dia letak syair macam biasa, kemudian dia syarahkan macam biasa. Tapi nak terang tu akan berlaku takalluf lah. Banyak benda lah nak kena bincang, berat. Jadi senang cerita, kita buat kita ubah suai sikit syair ni supaya automatik kita faham terus maksud yang diinginkan oleh Imam Busiri. Jadi dia tukar wa qaddamaska jami'ul anbiya'i biha, dan seluruh nabi-nabi mengedepankan engkau dengan sebab maqam tersebut, manzilah engkau tersebut. Wa karramuka li fadlin fika min qidami, dan mereka ni memuliakan engkau kerana kemuliaan, kerana fadl yang ada pada engkau, min qidami. Apa maksud qidam di sini? Okey, mungkin qidam di situ kait dengan qaddamatka tadilah. Okey, ya akramal khalqi mali man yushaffa' fi siwaka 'inda hululil hadisil 'amimi. Wahai semula-mula ciptaan, tidak ada bagiku siapa-siapa yang boleh memberi syafaat kepadaku melainkan engkau. Okey, yushaffa' bi syaddil fa' mabniyun lil majhul wal ma'na mali man yaqbalullahu syafa'atahu fiyya siwaka. Itu maksud dia. Tidak ada bagiku penolong yang mana Allah terima pertolongannya ataupun syafaatnya itu ke atasku melainkan Nabi Muhammad SAW. Wa hadha sahih, dan kalau maksud dia begini, maka ini suatu perkara yang betul. Li'anna Allah yaqulu li rasulihi yawmal qiyamah qul tusma', katakanlah maka kau akan didengari. Wasal tu'ta, mintalah kau akan diberi. Washfa' tu syafa', berilah syafaat, kau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Ai isfa' tuqbal syafa'atuka, berilah syafaat, akan diterima syafaat kau. Okay, tak ada masalah. So dia berkait juga dengan hadis juga. Dia kembali balik kepada makna yang memang warid dalam hadis. Sebab sebahagian orang dia tengok benda ni macam syirik lah. Seolah-olah kita minta syafaat, minta bantuan kat Nabi. Kan ada khilaf kan? Kalau minta bertawassul lah, senang cerita tawassul lah. Okay, mereka menolak tawassul walaupun dengan Nabi. Okay. Dan perbincangan tentang tawassul ni banyaklah dibincangkan, dijawab oleh para ulama, antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh At-Tayyib bin Qiran. Tapi saya tak ingat apa nama kitab dia. Okay, Imam At-Tayyib bin Qiran ataupun Syekh At-Tayyib bin Qiran, yang mana beliau memang rad kepada golongan Wahabi lah. Memang jelas kat situ dia tulis tentang Wahabi. Sebab waktu tu ada surat daripada Hijaz datang kepada Sultan di Morocco. Okay. Kritik something lah, saya tak ingat lah, kritik something atau minta Sultan Morocco ni untuk terima sekian. So Sultan Morocco ni dia tanya pendapat ulama lah tu. Jadi ulama waktu tu tulis surat balik ataupun tulis risalah terang tentang macam mana apa yang disebutkan oleh penulis risalah tadi, yang ditulis, yang dihantar tadi kepada Sultan Morocco tu banyak fallacy. So dia cerita balik, dia buat balik macam mana bentuk. Okey, kalau kau cakap macam ni, hasil dia macam ni. Hasil dia pula macam ni, tak membawa kepada kekufuran. Maka tak ada masalah untuk buat benda ni. Banyaklah. So kitab tu pun boleh ada PDF. Menarik. So dia masukkan juga tentang syafaat, perbincangan tentang syafaat. Okey.
Okey, seterusnya bait syair seterusnya fa inna judaka fid dunya wa darratha. Okey, ini pun dia tukar. Sesungguhnya judaka fid dunya wa darratha, kepemurahanmu di atas dunia dan akhiratnya, wa fi kitabika. Okey, fa inna judaka fid dunya wa darratha, sesungguhnya kepemurahanmu itu berada di atas dunia dan di akhirat. Maksudnya pemurahnya Nabi itu akan berlaku pada di dunia dan berlaku pada akhirat. Dan wa fi kitabika, dan pada kitabmu, ilmu lauhi wal qalam. Okey, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu waladi bani Adam. Semurah apa begitu, yang paling permurah lah di antara Bani Adam. Kama fil hadis, wajuduhu fil akhirah bi syafaatihi fi ummatihi wa huwa a'zamul ajud. Okey, syafaat pemurahnya dia di akhirat adalah syafaat dia. Wa kitabuhu wa huwa al-Quran. Al-Quran tu fihi ilmu lauhi wal qalami bila niza'. Padanya ilmu lauh wal qalam. Ilmu lauh wal qalam dengan maksud ilmu ghaib lah. Jadi di sini kita nampak macam mana Syarul Sidi Al-Ghamari tak tafsirkan secara orang kata nafas sufi lah, kan, ditafsir secara nafas fiqhi, dia kata. Okay, tak mainlah benda-benda yang melibatkan mistik, melibatkan Nur Muhammad lah apa. Okay, dia tak sentuh benda tu. Tapi adakah dia menolak Nur Muhammad? Itu perbincangan lain pula. Okay. Kemudian yang ke-19, al-ihtifalu bil maulid nabawi. Okay, ni tentang maulid nabawi lah. Apa sesuatu yang biasa kita dengar. Qala anhu mubtadi'un yadda'i al-ilma huwa mislu ihtifal an-nasara bi'aid milad al-masih. Okay, dia dakwa bahawa orang mubtadi' ni dakwa bahawa maulid Nabi ni semacam sambutan Nasrani dengan perayaan kelahiran Al-Masih, kelahiran Nabi Isa. Yaqsidu annahu haramun. Okey, apa ni maksud dia ataupun mafhum, maksud tersirat daripada apa yang dia cakap ni adalah dia nak maksudkan bahawa benda tu haram. Wa hadhihi jur'atun 'ala al-qawli fi ad-din bighairi hujjatin. Dan ini adalah satu bentuk keberanian yang orang yang contoh ada musuh kat depan, dia tak ada senjata apa, terus dia serang macam tu. Itu jur'ah, keberanian yang bukan pada tempat dia lah. 'Ala al-qawli fi ad-din bighairi hujjah, iaitu kita cakap tentang agama tanpa hujah. Wa ma aktsara jara'atil al-mubtadi'ati 'ala tahrimi umurin biduni dalil. Okey, banyaklah bentuk keberanian yang tak bertempat ni dalam mengharamkan perkara-perkara tanpa ada dalil. Walil Hafiz As-Suyuti risalatun Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Imam Suyuti pun ada tulis juga kitab lain, Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Yang sebelum ni kita tengok kitab tentang apa itu Imam Suyuti? Saya tak ingat. Tentang tasbih ke apa? Okey. Ini tentang maulid tak? Qala fi awwaliha, Imam Suyuti kata pada awal kitab ini, waqa'a as-su'alu an 'amal al-maulid an-nabawi fi syahr Rabi'il Awwal. Ada soalan lah tentang maulid Nabi ni pada bulan Rabiul Awal. Ma hukmuhu min haitsu syara'? Apa hukum dia dari segi syarak? Wa hal huwa mahmudun aw mazmum? Adakah dia satu perkara yang mahmud atau mazmum? Wa hal yusabu fa'iluhu aw la? Wal jawabu indi anna asla 'amal al-maulid. Ni siapa cakap ni? Ni Imam Suyuti juga. Okey, dan jawab di sisi aku, asal amalan maulid alladhi huwa istima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Quran, dan baca sedikit daripada Quran, wa riwayatu al-akhbar al-waridah fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan tentang khabar-khabar yang warid
berkenaan permulaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat, dan apa yang berlaku tak kala mana kelahiran baginda tersebut daripada al-ayat, daripada bukti-bukti kejadian-kejadian yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Summa yamuddu lahum simatun, kemudian yumaddu, dihidangkan kepada mereka meja makan. Okay, simatun yakulunahu, ataupun inilah makanan lah. Yakulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala zalika. Mereka makan makanan yang dihidangkan tu, kemudian mereka berlalu pergi tanpa tambah apa-apa daripada apa yang disebutkan tadi. Baca sirah, baca Quran, tak ada dah benda-benda lain. Huwa minal bid'ai al-hasanati allati yusabu 'alaiha sahibuha. Ini di antara bid'ah hasanah lah yang diberi pahala kepada orang yang buat. Min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini adalah satu bentuk daripada membesarkan kadar, membesarkan apa? Martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa izhari al-farahi wal istibsyari bi maulidihi syarif, menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, okay. Ini pun kalau kita nak tengok lebih detail lagi penerangan tentang Maulid Nabi ni, siapa yang memulakan dia dulu. Sebab ada orang kata dia berasal daripada Kristian punya perayaan. Okey, kena bagi dalil. Apa yang menunjukkan bukti sejarah? Ada tak kaitan? Oh, ada seorang Muslim ni, dia pergi kat tempat orang Kristian tu, dia join Kristian tu punya perayaan, dia balik, dia bawa sekali apa yang dibuat dalam tu. Sekarang ni tak ada. Kalau sekadar orang kata ada tasyabuh, itu tak bermakna sama. Kan? Dalam Islam pun kita ada sebahagian benda mungkin kita nampak macam tasyabuh dengan orang India contohnya, orang Kristian. Tapi adakah benda tu menampakkan adanya at-ta'sir, maksudnya kita terkesan daripada perkara tersebut. Okey. Jadi ada kitab dekat, kalau saya baca kat Murkulo, ada satu kitab dia cerita tentang bagaimana Maulid Nabi SAW ni sebenarnya bermula di Morocco, di Maghribi itu sendiri. Jadi di mana sejarah dia adalah umat tak kala mana orang Kristian waktu tu, mereka setiap tahun ada satu perayaan. Okey. Jadi perayaan ni lama kelamaan umat Islam terpengaruh juga untuk join perayaan macam tu. Jadi ada seorang ulama waktu tu, ulama besar, buat satu benda baru untuk halang ataupun untuk orang kata bantulah umat Islam daripada terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Buat satu maulid untuk Nabi SAW. Dalam maulid tu buat juga aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Okey. Itu salah satu bentuk pembaharuan yang mana ada maslahah. Nanti kita akan tengok lepas ni perbincangan tentang maslahah. Dengan sebab maslahah ni lah wujudnya benda-benda yang baharu ni. Okey, tapi kita ingat apa nama kitab dia. Boleh cari, cuba try Maulid Nabi. Tarikh Maulid Nabi. Okey. Kitab tu baru tobak tak salah saya. Summa qala, kemudian Imam Suyuti sebut, waqad su'ila Syekhul Islam Hafizul Asri Abul Fadl Ibn Hajar an amalil maulid. Okey, Syekhul Islam di sini Ibn Hajar apa ni? Ibn Hajar Al-Haytami lah. Kau tak salah saya lah. Okey, fa'ajaba bima nasuhu. Hajar Al-Haytami pun dia banyak kitab-kitab yang menjawab tentang isu-isu berbangkit yang mana sangat sesuai lah untuk kita sekarang. Sebab zaman tu adalah zaman yang mana orang dah mula banyak benda-benda baharu lah. So orang mula tanya apa hukum. Jadi antaranya kitab contoh Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Jadi ini pun antara kitab penting kalau kita nak berhadapan dengan macam-macam kontroversi sekarang, persoalan-persoalan yang ditimbulkan.
paling kurang wajib untuk baca Fatwa Al-Hadisiyah. Sebab dalam tu dia akan cerita tentang macam-macam persoalan-persoalan tasawuf, persoalan-persoalan fiqh, persoalan-persoalan usul fiqh. Okay, dan sesuai. Kalau baca tu insya-Allah lah mudahlah kalau kita nak terang dekat orang. Ni apa hukum dia Maulid Nabi ni? Okey, summa qala waqad su'ila. Sebab orang zaman sekarang dia macam mana ya? Dia dah jauh daripada masjid, jauh daripada surau kan sekarang lagi lah. Bergantung kepada Facebook dan sebagainya. So macam-macam tashwish, gangguan lah, kekeliruan. Okey. ثم قال وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف الصالح من القرون الثلاثة. Memang bid'ah tidak dinukilkan daripada salafus salih 3 kurun yang terawal. Walakinnaha ma'a dhalika qad ishtamalat ala mahasinin wa diddiha. Dia merangkumi baik dan buruk. Ada yang baik, ada yang buruk dalam dia. Faman taharra fi 'amaliha al-mahasin, siapa yang bersungguh-sungguh dalam menjaga amalan-amalan yang baik, yang mahasin, wa taharra wa tajannaba diddaha, dan dia berusaha sungguh-sungguh untuk menjauhi apa yang berlawan, apa yang buruk, kanat bid'atan hasanatan. Maka waktu tu bid'ah ni tadi, maulid ni tadi menjadi bid'ah yang hasanah. Qal, dia kata waqad zahara li takhrijuha ala aslin thabitin, dan sungguh telah zahir kepada aku takhrijha, apa ni kita kata, takhrijha ala aslin thabitin, takhrij amalan ini berdasarkan asal yang sabit. Takhrij di sini maksudnya dia ada asas lah. Kita keluarkan benda ni daripada suatu asal yang sabit. Kita boleh keluarkan benda ni suatu asal yang sabit. Wa huwa ma sabata fi sahihain, iaitu dia adalah apa yang sabit pada hadis sahihain. Min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sahihain bila sebut sahihain Muslim dan Bukhari lah. Okey, min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ataupun tiba di Madinah. Fawajada al-Yahudi yasumuna yauma Ashura. Dia pun dapati ada orang Yahudi ni ataupun golongan Yahudi ni dia puasa pada hari Ashura. Fasa'alahum faqalu huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa najja Musa fa nahnu nasumuhu syukran lillah. Okay, jadi Nabi pun tanya tentang puasa ni. Yahudi kata ini adalah hari yang mana Fir'aun ditenggelamkan dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Fayustafadu minhu fi'lu syukri lillah ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyanin. Okey. Difahami daripada ini adalah perbuatan mensyukuri Allah SWT disebabkan apa yang diberi nikmat dengannya pada hari-hari tertentu. Min isda'i ni'matin, dari bentuk menghargai nikmat, wa daf'i niqmah, dan menolak niqmah. Wa yu'adu dhalika fi naziri dhalika al-yawmi min kulli sanatin, dan diulangi perkara tersebut fi naziri dhalika, perkara tersebut pada naziri dhalika ni apa maksud? Nazir tu dengan maksud bersamaan lah, setara. Tapi nak dia kembali kepada apa tu saya tak pasti. Fi naziri dhalika okey, sorry. Wa yu'adu dhalika, baca tak habis tu tak faham. Diulangi perkara tersebut fi naziri dhalika al-yawmi, pada hari-hari yang seperti itu, hari-hari yang seumpama itu. Maksudnya hari-hari Ashura ataupun hari-hari yang mana tunjuk nikmat
tunjuk kita syukur nikmat kepada Allah SWT. Min kulli sanatin wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadati kasujudi was-siyami was-sadaqati wat-tilawati. Jadi syukur kepada Allah ni boleh berlaku dengan bentuk-bentuk ibadat lah, seperti sujud, puasa, sedekah, tilawah. Wa ayyu ni'matin a'zamu min an-ni'mati bi wuruzi hadha an-nabi nabiyir rahmah fi dhalika al-yawm. Okay, ini tempat Syekh Abdul Siddiq Al-Ghawani nak sebut ni, iaitu kalaulah benda-benda macam tu dibolehkan, iaitu kita bersyukur kepada Allah lalu kita buat ibadat. Antaranya Yaum Ashura, kita puasa sebab sebagai satu syukur kepada Allah tenggelamkan Firaun dan Allah selamatkan Nabi Musa. Apatah lagi kalau nikmat tu sebesar-besar nikmat kepada kita, iaitu buruzin Nabi SAW, kelahiran, kemunculan Nabi SAW sebagai rahmat. Ya, maka itu terlebih afdal lah untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Fahadha ma yata'allaqu bi asli amalihi. Maka ini berkait dengan asal bagi amalan tersebut. Wa amma ma yu'malu fihi, adapun apa yang diamalkan padanya, tadi berkaitan dengan asal bagi amalan tersebut. Jadi ada asal. Adapun apa yang diamalkan di dalam amalan tersebut. Contohnya Maulid Nabi. Apa yang asal bagi Maulid Nabi tu kita dah tahu. Kita dah boleh tengok dah. Iaitu antara sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran Nabi SAW. Kita kias daripada kita buat Yaumul Ashura, puasa Yaumul Ashura tu sebagai syukur kepada Allah, bagaimana yang kita sebutkan tadi. Sekarang ni tentang isu tentang amalan yang ada pada Maulid Nabi SAW tu. Wa amma ma yu'malu fihi fayanbaghi an yuqtasara fihi ala ma yufhimu asyukru lillahi ta'ala. Maka perlulah, jadi Syekh Rasulullah sebut sini, maka perlulah untuk dihadkan kepada apa yang boleh difahami sebagai tanda syukur kepada Allah. Ala ma yufhimu asyukru lillahi ta'ala. Yufhimu asyukra. Okay. Min nahwi ma taqaddama dhikruhu min at-tilawati wal it'ami was sadaqati. Jadi antara bentuk yang mana kita faham sebagai syukur kepada Allah, antaranya tilawah, beri makan, beri sedekah, wa insyadi syai'in minal madaihi an-nabawiyyah wa zuhdiyah. Madaih kenabian dan madaih yang tunjuk kepada keelokan zuhud. Al-muharrikati lil qulubi ila fi'lil khairi wal amali lil akhirah. Yang mana madih ni dia menggerakkan hati kita kepada buat perkara yang baik dan beramal untuk akhirat. Okay, wa amma ma yatba'u dhalika min as-sama'i wal lahwi wa ghairi dhalika fayanbaghi an yuqal ma kana min dhalika mubahan bihaitsu yaqtadi as-surur. Adapun apa yang mengikuti seterusnya perkara tersebut daripada bentuk-bentuk as-sama'. Sama' ni lagulah. Wallah. So tengok sama' tu macam mana. Sama' sufi pun kadang-kadang ada masuk dalam dia kasidah-kasidah juga. Okey. Mungkin sama' di sini sama' yang melalaikan lah. Okey. Maka perlulah dikatakan pada benda ni maka min dzalika mubahan. Ni bukan suatu perkara yang harus. Bihaitsu yaqtadi as-surura bidzalika al-yawm la ba'sa bi ilhaqihi bihi. Macam mana bentuk dia ni benda tak harus, iaitu dalam bentuk kegembiraan dengan hari tersebut, hari kelahiran Nabi SAW. La ba'sa bi ilhaqihi bihi. Tak terusik pun kegembiraan kita dengan hari kelahiran Nabi SAW tanpa adanya dia. Bi ilhaqihi, dengan kita ilhaq. Al-haqa yulhiqu, maksud kita menyelitkan, masukkan dia, lekatkan dia. Wa ma kana haraman aw makruhan fayumna. Itu kalau perkara mubah.
Kalau perkara itu haram ataupun makruh, fayumna, maka dilarang teruslah. Wa kadzalika ma kana khilaful aula, dan itu juga apa-apa yang kita sebut sebagai khilaful aula. Khilaful aula dengan maksud kalau tak buat tu lebih baik. Ada benda-benda yang mana kita tengok dia tak masuk dalam makruh. So khilaful aula ni dia bukan makruh, tapi dia bukan juga mandub ataupun sunat. Tapi dia khilaful aula. Maksudnya nak kata dia makruh, tak. Tapi kalau tak buat itu baik, itu lebih baik. Contoh dia apa ya? Saya tak ingat lah. Ni pun perbahasan usul fiqh kan. Kalau ada ingat contoh-contoh? Tak ingat ke Ustaz? Okay. Kencing berdiri makruh kan? Macam mana? Kalau kencing berdiri nisbah kepada Nabi, Allah, itu saya tak tahu. saya tak ingat. Dalam kitab tak ingat. Okay, so dia lebih kurang macam tu lah kan. Maksudnya kalaulah benda tu tak ada sabit benda tu makruh kan. Nabi pun tak cakap benda tu makruh. Lepas tu tak ada larangan yang tunjuk benda tu makruh. Tapi kita boleh kata menyalahi adab lah contohnya. Menyalahi adab. So benda tu khilaful aula lah. Okay. Qala Suyuti. Okay. Imam Suyuti menyebutkan waqad zahara li takhrijuhu ala aslin akhar. Okay. Zahir kepadaku takhrijuhu, menisbahkan amalan tersebut kepada asal yang lain. Wa huwa ma akhadal Baihaqi an Anas, iaitu apa yang diriwayatkan ataupun ditakhrijkan oleh Imam Baihaqi daripada Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah, buat akikah kepada dirinya sendiri setelah nubuwah. Ma'annahu qad warada, dalam keadaan telah warid bahawasanya jaddahu Abdul Muttalib, atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam telah aqqa anhu fi sabi' wiladatihi, telah mengakikahkan Nabi tak kala mana Nabi berumur 7 tahun. Wal aqiqatu la tu'adu maratan tsaniyah, dan akikah ni tidak boleh diulang 2 kali. Fayuhmalu dhalika ala anna alladhi fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lisyukri ala ijadillah iyyah, sebagai tanda syukur kepada Allah kerana Allah menciptakan dia rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada alam, tashri'un li ummatihi kama kana yusalli ala nafsihi lidzalika. Seperti mana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berselawat ke atas diri dia. Ya ke? Siapa yang yusalli ni? Ala ijadillah iyyahu rahmatan lil alamin tashri'un li ummatihi kama kana yusalli ala nafsihi lidzalika. Wallahu a'lam. Saya tak tahu nak balikkan yusalli itu kepada Allah ke ataupun kepada Nabi. Fayustahabbu lana aidan, maka mustahab untuk kita juga izharu syukri bimaulidihi bil ijtima'i wal it'ami wa nahwi dhalika min wujuhil al-qurubat, daripada bentuk-bentuk ibadat lah, pada benda yang mendekatkan kita kepada Allah. Wa izharul masarrat, kegembiraan mungkin. Okay. Qultu, Syekh Rasul Al-Umari kata hadithu aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah qala al-Baihaqi anhu hadithun munkar. Ini hadis yang munkar. Wa dhalika li'annahu min riwayati Abdullah bin Muharrar. Macam mana sebut Muharrar, tak pasti. Wa huwa matrukun. Okay, jadi perawi ni seorang perawi yang matruk lah. Fal aula al-iktisaru ala hadithi Ashura. Maka lebih aula untuk kita berpada dengan hadis Ashura. Kama fa'ala al-Hafiz Ibn Hajar. Yang pertama tadi mungkin
Ibn Hajar Al-Asqalani lah kot. Sebab disebut di sini Al-Hafiz kan. Fahuwa kafin fil istidlal. Dia hadis Asyura tadi dah cukup dah untuk kita buat istidlal. Wal maqsud, apa yang nak dinyatakan di sini adalah al-ihtifal bil maulidin nabi mustahabun. Itu adalah satu yang mustahab, kama qala adani al-hafizani al-jalilani wa ghairuhuma fala wajha li inkarihi wallahu a'lam. Okey, habis. Okey, ada soalan ke ataupun tambah ke apa? Okey. Nubzatun mimma ahdathahu as-sahabatu ba'da al-ahdi an-nabawi. Okey, kita masuk perbincangan lain pula. Yang ni akan terkhusus kepada contoh-contoh di mana sahabat melakukan perkara-perkara yang baharu. Okey. Kat sini kalau kitab saya ni dia tak ada ni lah. Rasanya kitab ni pun sama kot. Dia tak ada apa? Dia tak ada tajuk-tajuk besar. Dia terus je. Tapi sebenarnya kita boleh letak poin-poin. Okey, ni tajuk satu, ni tajuk dua. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ahdatha al-ijtima' fi tarawih. Jadi Umar, ni contoh pertama. Sayyidina Umar mengadakan ijtima', berkumpul dalam melaksanakan solat tarawih. Fakanu yusallunaha jama'atan fil masjid bi imamati Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat dulu dia solat secara jemaah di dalam masjid dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Tanfidan li amrihi, sebagai melaksanakan perintah Umar. Wa qala hina ra'ahum yusalluna mujtama'in, maka tak kala Sayyidina Umar lihat sahabat ni solat berjemaah, ni'matil bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdal. Dan yang tidur kerananya itu lebih afdal, iaitu al-qiyamu min akhiril lail, iaitu tidur dulu lepas tu kita qiyamul lail pada akhir malam. Wal qissatu fi sahih al-Bukhari. Qala al-Hafiz fi al-Fath fi syarh kalam Umar wal bid'atu asluha. Okey, tak kala mana Ibn Hajar nak syarahkan kalam Sayyidina Umar ni, disebut wal bid'atu asluha ma uhditha ala ghairi misal sabiqin. Ni kita dah baca pada awal-awal dulu. Wa tutlaqu fi syar'i muqabilus sunnah fatakunu mazmumatan. Maka bid'ah ni pada asal dia kita kata dalam syarak adalah apa-apa yang bercanggah dengan sunnah. Maka automatik sebenarnya bid'ah ni maksud dia adalah mazmumah. Wa tahqiq, akan tetapi yang tahqiqnya adalah in kana tandariju tahta mustahsanin fi syar'i fa hiya hasanah. Kalau dia ada asal yang dia ada asal dalam syarak yang baik, maka dia pun akan jadi bid'ah yang hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fa hiya mustaqbahah wa illa fa hiya min qismil mubah. Kalau tidak, dia berada pada benda yang mubah. Wa qad tanqasimu ila al-ahkam al-khamsah ila akhir intaha. Okey, wa fil muwatta wa haddathani an Malik annahu balaghahu, telah sampai kepada Imam Malik, anna al-mu'adzina jaa ila Umar, ada seorang orang tukang azan ni datang kepada Sayyidina Umar, yu'zinuhu li salati subhi, dia minta izinlah untuk ataupun nak beritakan kepada Sayyidina Umar ni bahawa salat subuh dah masuk. Fawajadahu naiman, maka dia dapati Sayyidina Umar masih tidur. Ini hadis yang mana kata Sayyidina Umar, kan ada hadis yang sebelum ni kita tengok Sayyidina Bilal datang kepada Nabi SAW. Faqala as-salatu khairu minan nawm fa amarahu Umar an yaj'alaha fi adhan as-subh. Okey. Wa rawa dir'aquli fil awwali min fawaidihi. Ini pun antara ulama kita lah, tapi saya tak sempat nak cari biografi dia. So dia ada kitab fawaid lah.
Qala haddatsana Ibrahim bin Bashar haddatsana Sufyan bin Uyainah عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم. Okay, ni poin kedua pula ni perbincangan lain pula. Poin kedua apa? Tadi poin pertama tentang azan. Kemudian poin tentang azan, tentang salat tarawih. Kemudian tentang azan. Kan? Sayyidina Umar juga yang suruh benda yang baru. Kemudian yang ketiga tentang Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah wafat. Walam yakun Al-Quranu jumi'a fi syai'. Dan Quran ni tidak dikumpulkan dalam satu benda pun. Maksudnya tak jadi lengkap lah. Qultu. Okey. Syekh Siddiq Al-Ghumari kata, Umaru huwa alladhi asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar lah yang memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar bijam'il Qur'an fi suhufin, untuk kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, suhuf. Hina kasura al-qatlu baina sahabati fi waqatil Yamamah. Tak kala mana berlaku ramai para sahabat yang terbunuh dalam perang Yamamah. Ini zaman Sayyidina Abu Bakar lah. Dia lawan apa tu? Golongan yang tolak bayar zakat, kata silap. Okey. Fatawaqqafa Abu Bakrin. Lalu Sayyidina Abu Bakar teragak-agak. Waqala, dan dia pun berkata, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak buat sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah buat? Qala Umar, huwa wallahi khairan. Sesungguhnya benda ni adalah satu perkara yang baik. Falam yazal Umaru yuraji'uhu hatta syaraha Allah sadrahu lahu. Maka Sayyidina Umar pun sentiasalah ulang-alik desak Sayyidina Abu Bakar ni untuk buat pengumpulan Al-Quran, sampailah Allah Taala membuka hati Sayyidina Abu Bakar untuk buat perkara tersebut. Wa ba'asa ila Zaid bin Sabit. Wa bu'isa. Dihantarkan kepada Zaid bin Sabit, fakallafahu bitatabu'il Quran wa jam'ihi. Maka Sayyidina Abu Bakar mentaklifkan Zaid bin Sabit ni untuk kumpulkan Al-Quran yang terserak tu. Sebab kalau kita belajar dalam ulumul Quran kan, disebut dulu Al-Quran ni ditulis pada macam-macam medium kan. Zaman dulu tak ada kertas, ada yang tulis pada pelepah tamar lah, pada batu lah. Jadi dikumpulkan. Qala Zaidun, fa wallahi law kallafuni naqla jabalin min al-jibali ma kana asqalu alayya mimma kallafani bihi min jam'il Quran. Wallahi, kalaulah mereka ni mentaklifkan aku untuk aku pindahkan gunung daripada gunung-gunung, maka itu adalah tidaklah lebih berat ke atasku daripada apa yang mereka taklifkan aku dari mengumpulkan Al-Quran. Maksudnya kumpulkan Al-Quran tu bagi Zaid bin Sabit ni adalah satu perkara yang berat lah, nak katanya, sebab benda tu Nabi tak buat. Jadi mereka takutlah. Qala Zaidun, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kau nak buat satu yang Nabi tak pernah buat ni? Qal huwa wallahi khairun. Falam yazal Abu Bakrin yuraji'uni hatta syaraha Allahu sadri lilladhi syaraha lahu sadra Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Bakar pun sentiasalah desak Zaid bin Sabit ni sehinggalah terbuka hati Zaid bin Sabit untuk kumpulkan Al-Quran. Wal qissatu mabsutatun fi sahih al-Bukhari. Kisah ni memang diceritakan panjang lebar lah dalam Sahih Bukhari. Okay, itu salah satu bentuk orang kata bid'ah lah pada zaman sahabat. Wa qalu Abi Bakrin wa Umar huwa wallahi khairun yu'ayyidu ma marra fil muqaddimati. Okay, kata-kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, huwa wallahi khairun, itu menyokong apa yang telah lalu pada muqaddimah kitab, min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al jami'al mandubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat semua perkara yang mandubat, au jami'a ma huwa khairun,
Okay. Wa jam'ul Quran kana wajiban 'alal muslimin. Jamak Al-Quran tu waktu tu dilihat sebagai satu benda yang wajib bagi umat Islam, ma'annahu bid'atun, dalam keadaan benda tu Nabi tak pernah buat. Jadi macam kita, sebab tu Sayyidina Abu Bakar pun macam ragu-ragu, dia nak kata tak setuju, benda tu dah macam jadi satu kewajipan. Kalau tidak, macam mana Al-Quran nak disebarkan kalau macam terserak macam tu. Dalam keadaan yang dalam masa yang sama, benda tu suatu benda yang bid'ah, Nabi tak pernah buat. Liyuhfaza min ad-daya', untuk pelihara Al-Quran tu daripada hilang. Fa alhamallah Umar at-tafkira, maka Allah SWT memberi ilham kepada Sayyidina Umar at-tafkir, pemikiran untuk fi amali hadhihi al-bid'ati al-wajibah lima fiha min khairin kabirin lil Islam wal muslimin. Okay. Wa qad i'tarafa asy-Syatibi bi hadzal amali. Ini cerita tentang Imam Syatibi pula. Imam Syatibi dia setujulah ataupun dia iktiraf dengan apa yang Sayyidina Umar buat ni ataupun Sayyidina Abu Bakar buat ni. Wa annahu wajibun, dan dia iktiraf bahawa benda tu benda yang wajib. Fasamahu maslahatan, tapi dia namakan benda ni sebagai maslahah. Wa aba an yusammihi bid'atan, dan dia tolaklah untuk namakan perkara ini sebagai bid'ah. Li'anna al-bid'ata indahu ma qusira biha az-ziyadatu 'ala asy-syari'. Sebab bid'ah di sisi beliau adalah apa yang qusira bihi, dimaksudkan dengannya az-ziyadatu 'ala asy-syari'. Bid'ah ni suatu benda yang dilakukan sebagai menambah kepada syariat. Suatu benda yang dibuat untuk tambahan bagi syariat. Wa hadza khata'un kabir, dan takrifan yang diberikan oleh Imam Syatibi ini adalah takrifan yang khata' di sisi Syekhul Siddiq Al-Ghumari. Di anna man ajaza az-ziyadata, kerana siapa yang mengharuskan az-ziyadah fi syariah falaysa bimuslimin, dia bukannya orang yang buat bid'ah, bahkan dia ni lebih lagi, iaitu dia kafir dah sebab ditambah suatu perkara yang baru dalam syariat. Jadi tak kenalah takrifan tadi. Wa li'anna alladhina 'arrafu al-bid'ata lam yadhkuru qasd az-ziyadah, dan sebab yang kedua adalah ulama-ulama yang mentakrifkan bid'ah yang kita dah sebut sebelum-sebelum ni, ramai ulama yang mentakrifkan bid'ah. Sebab Imam Syatibi ni datang mutaakhir. Imam Syatibi antara ulama-ulama yang mutaakhir lah, yang mana di tangannya lah muncul ataupun menjadi suatu asas kepada ilmu maqasid syariah, kan, dalam kitab muwafaqat beliau tu. Jadi kitab muwafaqat tu sendiri kita kata diketahui agak lambat lah, agak mutaakhir. Dan Imam Syatibi tu pun antara ulama-ulama yang mutaakhir. Jadi sebelum-sebelum tu dah ada dah ulama-ulama yang memang kita kata sempurna dah pentakrifan bid'ah tu. Datang Imam Syatibi, beliau beri takrifan baru. Dan benda ni satu benda yang tak pelik lah, sebab Imam Syatibi ni kita boleh kata dia memang dia punya hadaf tu memang untuk buat satu kerangka baru bagi ahkam syariah tu. Jadi sebab tu lah tak pelik lah untuk dia tak ikut apa-apa yang dibuat sebelum-sebelum tu. Okey. Kemudian wa qassamuha ila hasanatin wa sayyi'atin wa qassamuha bi'tibari maslahah wal mafsadah ila al-ahkam al-khamsah. Okey, jadi ulama yang mentakrifkan bid'ah tidak menyebutkan qasduz ziyadah. Tak ada pun takrifan yang ada pada dia perkataan qasduz ziyadah dengan niat untuk sebagai tambahan bagi syariat. Dan mereka ni telah membahagikan bid'ah kepada hasanah dan sayyi'ah. Wa qassamuha bi'tibari maslahah wal mafsadah ila al-ahkam al-khamsah. Jadi macam ni, bid'ah dari segi dia tu adalah bid'ah, mereka bahagikan kepada dua je, hasanah, sayyi'ah. Adapun dari segi maslahah dan mafsadah, itu kembali kepada hukum yang lima.
wujub, an-nadab, al-hurmah wal karahah wal ibahah wa marra kalamuhum fil muqaddimah fala da'iya li i'adatihi. Kita dah lepas dah perbincangan tentang wujub, nadab, hurmah, karahah, ibahah ni. Summal maslahah. Di sini nampak Syekh Abdul Siddiq Al-Ghubari tak berapa setujulah maslahah tu untuk disamakan dengan, sebab Imam Syatibi dia tak nak takrifkan bid'ah, sebab bagi dia tak nak panggil benda-benda baru ni sebagai bid'ah, sebab bagi dia bid'ah ni ada takrifan yang tertentu, iaitu benda-benda yang ziyadah dalam syarak. Lalu dia namakan maslahah. Tapi bila di sisi kita, sama je lah. Maslahah di sisi Imam Syatibi tu sama je dengan bid'ah. Syekh Abdul Siddiq Al-Ghubari kata di sini, bid'ah dan maslahah tu dua benda lain. Bid'ah adalah perbuatan, amalan yang bid'ah tadi, yang baharu tadi. Ada maslahah sebab yang menyebabkan wujudnya bid'ah tersebut. Jadi dia dua benda yang berbeza. Jadi kalau lagi kita kata maslahah tu adalah bid'ah, maka tak kena dengan apa yang ditakrifkan oleh ulama-ulama yang datang sebelum. Sebab ulama-ulama yang datang sebelum dia kata bid'ah tu ada dua, hasanah dan sayyi'ah. Adapun dari segi maslahah yang bawa kepada maslahah ataupun mafsadah, itu kembali kepada 5 hukum. Okey. Tsummal maslahatu hiyal ba'isatu. Ini di sini terang. Al maslahatu hiyal ba'isatu, pendorong ala ihdasi amrin, pendorong kepada kita mengadakan sesuatu. Wahia, dan dia itu ghairul al-amri al-muhdas, dia itu bukanlah perkara yang baharu itu. Fahibzul Quran min ad-daya' maslahatun, menjaga Al-Quran daripada hilang itu adalah maslahah. Kita panggil pendorong kepada wujudnya bid'ah. Aujabat, mewajibkan ataupun menyebabkan berlakunya aujabat jam'ahu fi mushaf, mewajibkan untuk dikumpulkan Al-Quran itu di dalam satu benda mushaf. So, hifzul Quran daripada hilang itu adalah al-ba'isah, ataupun kita panggil sebagai maslahah, dan pengumpulan Al-Quran pula itu adalah sebagai al-amru al-muhdas, perkara yang diadakan. Jadi dua benda yang berbeza. Wasti'abul, okey, contoh lain, wasti'abul masajid lil musallin maslahatun, membanyakkan masjid untuk orang solat itu maslahah. Da'at ila ta'addudil jum'ah, yang mana menyebabkan ataupun mewajibkan kepada berlakunya ta'addud Jumaat. Dan itu adalah bid'ah. Ta'addud Jumaat itu adalah bid'ah. Isti'abul masajid lil musallin itu maslahah. Wa hakadha sya'nu fi kulli bid'atin hasanatin. Okey. Fasyatibi syadza 'anil ulama'i bima ibtada'ahu. Imam Syatibi telah syadz daripada ulama-ulama sebelum dengan apa yang dilakukan. Walam ya'ti fi masyadza bihi bi syai'in maqul, dan dia tak pun datang dengan sesuatu yang maqul, satu yang dapat diterima juga. Wattarra akhir al-amri, dan apa yang berlaku adalah Imam Syatibi akhirnya terdesak, ittarra dengan terdesak untuk ya'tarifa, mengiktiraf bahawasanya al-amr al-muhdas yanqasimu ila al-ahkam al-khamsah kama qala sultan al-ulama wa ghairihi wa ghairuhu wa sammahu maslahatan la bid'atan fama sana'a syai'an. Dinamakan maslahah, bukan bid'ah, maka dia tak buat apa-apa yang baru pun sebenarnya, sama aja bendanya. Okey, wa kana maqamu Ibrahim. Okey, ni lain pula, poin lain pula. Tadi perbincangan tentang pengumpulan Al-Quran. Ini tentang maqam Ibrahim. Wa kana maqamu Ibrahim multasiqan bil baiti min ahdihi ila an
akharahu Umaru. Okey, maqam Ibrahim ni asal dia adalah dia ni berkembar dengan Kaabah. Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim sehinggalah Saidina Umar membelakangkan sedikit maqam Ibrahim. Kalau kita tengok Kaabah kan maqam Ibrahim diduduk belakang sikit. Okey, so kalau ikut di sini difahami adalah dulu dia lekatlah dia sekali dengan Kaabah. Akhrajal Baihaqi bi sanadin qawiyyin an Aisyah qalat. Okay, Imam Baihaqi meriwayatkan suatu hadis dengan sanad yang kuat daripada Sayyidatina Aisyah. Innal maqama kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zamani Abi Bakr multasiqan bil baiti. Okey. Maqam Sayyidina Ibrahim tu dia lekatlah dengan Kaabah tu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian akharahu Umar. Kemudian Sayyidina Umar membelakangkan dia. Sebab tu kita tengok dia jauh sikit. Qala al-Hafiz fil Fath. Okey, Ibn Hajar kata walam tunkiru sahabatu fi'la Umar. Tak ada seorang pun sahabat yang mengingkari apa yang Sayyidina Umar buat. Wala man jaa ba'dahum fasara ijma'an, dan tidak juga tabi'in yang datang setelah dia tak ada pun yang mengingkari apa yang Sayyidina Umar buat, maka jadilah benda itu sebagai sesuatu yang ijma'. Okey, wa qala wa ka'anna Umar Ibn Hajar kata seolah-olah Sayyidina Umar melihat bahawasanya ibqa'ahu yalzamu minhu at-tadyiq. Kalaulah dikekalkan maqam Ibrahim dekat dengan Kaabah, itu akan membawa kepada tadyiq, susahlah, ala taifin, sempit untuk orang yang bertawaf, atau ala musallin, atau ke atas orang yang solat. Fawada'ahu fi makanin yartafi'u fihi al-haraj, maka dia pun letak dekat satu tempat yang mana terangkat kesusahan tu. Wa tahayya'a lahu dhalika, dan dia mempunyai kesempatan untuk buat perkara tersebut. Li'annahu alladhi kana asyara bi ittikhadhihi musallan, sebab dialah yang mengisyaratkan untuk menjadikan maqam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Wa awwalu man amila alaihi al-maqsuratal mawjudatal an, dan dia adalah orang yang pertama buat ke atas maqam Ibrahim tu al-maqsurah. Maqsurah ni binaan kecil lah yang tutup maqam Ibrahim tu. Kita tengok maqam Ibrahim tu sebenarnya apa tempat tapak kaki Sayyidina Ibrahim tu je, tapi ada pula binaan lain kan yang tutup pula benda tu. Itu maqsurah. Itu pun Sayyidina Umar yang awal yang buat benda tu. Jadi itu satu bentuk perkara yang diadakan pada zaman Sayyidina Umar. Fa'umaru hawwala al-maqama min makanihi fi ahdi Ibrahim. Sayyidina Umar memindahkan maqam daripada tempat dia pada zaman Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam li maslahatin ra'aha fi tahwilihi, dan juga tempat asal yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana suatu maslahah yang mana dia lihat ada pada mengalihkan maqam tersebut. Wa amila alaihi maqsuratan, lalu dia pun juga buat maqsurah, binaan kecil. Walam yunkir alaihi ahadun minas sahaba ma fa'ala fihi, tak ada seorang pun sahabat yang ingkar dengannya. Li'annahum ra'au al-maslahata misla ma ra'a, sebab sahabat pun sama melihat ada maslahah pada apa yang dilakukan. Okey, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu zad al-adhan. Ini lain pula. Poin lain pula. Okey, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu menambah azan pada hari Jumaat. Ini pada zaman Sayyidina Uthman, beliau menambah azan pada hari Jumaat fi suq, di pasar, 5 kasran nas. 5 ke lama. Lama mungkin. Tak kala mana orang dah ramai. Fa fi sahih al-Bukhari,
dalam Sahih Bukhari an Sa'ib bin Yazid qala kana an-nida'u yawm al-jum'ati awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbar. An-nida' azan pada hari Jumaat yang pertamanya adalah tak kala mana imam duduk di atas mimbar. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada zaman Nabi wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu, dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu wa kasura an-nas, tak kala mana pada zaman Sayyidina Utsman dan manusia waktu itu telah ramai. Zaman Sayyidina Utsman ni kan golongan bani-bani daripada luar Mekah pun dah mula masuk, dan ada jawatan kan, jawatan dalam pemerintahan Sayyidina Utsman. Zadan nida'u ats-tsalitsu ala az-zawra. Maka Sayyidina Utsman pun menambahkan azan yang ketiga di atas Zawra. Zawra ni apa? Wa hiya darun fi suqil Madinah. Ia adalah sebuah rumah di pasar Madinah. Wa summiya hadzal adzanu salisan, dan dinamakan azan ni sebagai azan yang ketiga. Bi'tibari idafatihi ila al-adzan al-awwal wal iqamah. Kalau kita panggil dia azan yang ketiga jika kita iktibarkan penambahannya dia tu kepada azan dan iqamat. Azan yang asal tu dan iqamat. Iqamat tu dikira sebagai azan jugalah, azan kedua. Itu maka waktu tu azan ni kita panggil sebagai azan yang ketiga. Wa yuqalu lahu awwalun bi'tibari sabqihi fi zamani ala adhanil jum'ah. Tapi kalau kita tengok dari segi iktibar zaman dia, itu kita panggil sebagai azan yang pertama. Sebab azan ni, azan yang Sayyidina Utsman buat ni, dia awal lagi daripada azan Jumaat. Okey. Ini pun dekat Morocco dilakukanlah. Sejam awal dia akan azan. Azan macam biasa. Kalau orang tak biasa mungkin ingat, Zuhur masuk awal ke kan? Tak, memang sejam awal dia akan azan dulu. Wa yuqalu lahu sanin bi isqati i'tibari al-iqamah. Okay, kita boleh panggil juga sebagai azan yang kedua kalau bila mana kita iktibar dia sebagai bi isqati i'tibari al-iqamah. Kita gugurkan iktibar iqamah. Maksudnya kita tak masukkan iqamah sebagai dalam azan. Itu jadilah yang tu azan kedua. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah an Ibnu Umar. Okay, daripada Ibnu Umar dia kata al-adzanul awwalu yaumal jum'ati bid'atun. Azan yang pertama tu yang mana diadakan oleh Sayyidina Utsman itu pada hari Jumaat itu adalah bid'ah, satu bentuk bid'ah. Okey. Al-Hafiz qala al-Hafiz fil Fath, Ibn Hajar tak kala mana dia nak syarahkan kalam Ibnu Umar di sini. Sebab bila mana kita kata kalam, dia tak ada emosi, kita tak nampak emosi tengah marah ke kan. Kalau di sini sama ada kita boleh faham dia tengah marah ataupun dia kata just sebagai ayat penyata macam tu. Jadi Ibn Hajar dia takwil, dia tafsirkan, dia kata fa yuhtamalu an yakuna, boleh diihtimalkan, boleh jadi an yakuna qala dhalika, Sayyidina Ibnu Umar ni berkata demikian ala sabilil inkar, dalam bentuk mengingkari apa yang Sayyidina Utsman buat. Okey. Wa yuhtamalu an yurida, dan boleh jadi juga kita ihtimal, boleh jadi Sayyidina Ibnu Umar nak kata annahu lam yakun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma lam yakun fi zamanihi yusamma bid'atan lakin minha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bi khilafi dhalika intaha. Dia boleh jadi juga Ibnu Umar nak isyaratkan kepada bid'ah, tapi bukan bid'ah yang buruk lah. Okey. Tanbihun. Zakara ba'dul mu'asirin. Sebahagian mu'asirin, mungkin ulama-ulama mu'asir lah, ulama-ulama moden, annama sya'a fil maghrib min adhani salasati mu'adzinin, apa yang berleluasa, apa yang masyhur di Morocco
daripada azan 3 orang muazzin, wahidan ba'da akhar yaumal jum'ah, seorang-seorang. Maksudnya 3 orang azan, seorang azan, habis je azan pertama, orang yang pertama ni, orang yang kedua pula azan, orang ketiga pula. Maksudnya dalam bilik azan tu, dia ada 3 orang muazzin. Jadi kalau kita dengar azan kat Morocco sampai sekarang, 3 suara lain. Okay. Kemudian nanti kalau keluar, kita nampak 3 orang keluar. Ramai sangat buat dekat bilik azan ni. Okey. Inda su'udil khatibi 'ala al-minbar. Okey, tak kala mana khatib naik atas mimbar. Kana hadza 'ala al-ahdi nabawi. Okey. Dia punya khabar dah. Golongan mu'asirin ni dia kata apa yang berlaku di Morocco daripada azan 3 kali itu semua, kana hadza 'ala al-ahdi nabawi. Ini adalah apa yang dilakukan pada zaman Nabi. Wa hadza khata'un qabih. Ini adalah satu kesalahan yang qabih. Wa asluhu, dan asalnya ini tanbih lah, ini satu orang kata faedah lah. Nak betulkan salah faham orang. Wa asluhu li Abdul Malik bin Habib. Okay. Asalnya adalah daripada Abdul Malik bin Habib. Abdul Malik bin Habib ni seorang ulama Andalus. Ulama fiqh lah. Dia banyak yang saya baca tadi. Dia ni antara ulama yang hebat perubatan, tip, hebat juga dalam sejarah dan hebat juga dalam grammar. Ini tak pelik sebab zaman Andalus tu zaman yang memang kegemilangan umat Islam. Jadi ulama-ulama waktu tu bukan sekadar satu bidang, banyak bidang dia pakar. Okey, apa yang disebut? Jadi asal dia daripada ni Abdul Malik bin Habib ni, ulama ni. Fa innahu qala, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu, tak kala mana gelincir matahari, waktu zuhur kan, kalau tengah-tengah tu kita makruh ke apa solat kan, kena bagi gelincir dulu. Okey, wa kharaja raqa al-minbar. Jadi Nabi keluar lalu naik di atas mimbar. Fa idza ra'ahu al-mu'adhdhinun wa kanu salasatan. Maka tak kala mana para muadzin melihat Nabi SAW dah keluar dan mereka ni 3 orang, qamu fa'adzanu, maka mereka pun berdiri lalu azan fawqal manara, di atas menara, wahidan ba'da wahidin, seorang-seorang. Summa talahu ala dhalika Abu Bakr wa Umar. Lalu perkara tersebut disambung oleh Abu Bakar dan Umar. Pada zaman Abu Bakar dan Umar pun dilakukan macam tu. Intaha. Wa hadha laysa bisahihin bal la asla lahu. Apa yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib ni, ini tak ada asal lah. Jadi kita tengok di situ, macam mana Syekh Rusli Al-Umari, dia tak kata pun hadis ni maudhu' ke, hadis ni apa, sebab benda tu tak ada asal. Jadi bila mana tak ada asal, kita tak boleh lah lebih-lebih kan. Kita hanya just cakap la asla lahu. Yang banyaklah hadis-hadis yang mana tak ada asal bagi dia. Wa huwa yukhalifu ma fi sahih al-Bukhari. Ini apa yang dinyatakan di sini adalah bercanggah dengan apa yang berada dalam Sahih Bukhari wa ghairihi min kutubis sunnati sahihah. Wa ibnu Habib ni ma'a imamatihi fil fiqh, walaupun dia ni imam dalam bidang fiqh, dhaifun fil hadis. Dia ni dhaif dalam bidang hadis. Qala al-Hafiz Abu Bakr bin Sayyidin Nas. Ni Ibnu Sayyidin Nas. Dia kata apa? Dha'afahu, dhaifkanlah Imam Abdul Malik bin Habib. Wa ba'duhum ittamahu bil kadhib. Sebagian mereka menuduhnya ataupun ittiham dia lah, sandarkan dia dengan kadhib. Intaha. Wa mimman da'afahu ad-Daruqutni. Ni pun imam besar dalam bidang hadis. Wa qala Ibnu Hazm, dia pun mendhaifkan Imam Daruqutni. Ibnu Hazm pula kata laisa bisiqatin. Ibnu Hazm pun sebenarnya
keilmuan di dalam bidang hadis pun sebenarnya luas. Dan Ibn Hazm antara ulama Andalus juga. Dan dia banyak bidang dia pakar. Termasuklah bidang fiqh, walaupun dia atas ala mazhab fiqh zahiri. Tapi kitab dia Al-Muhalla tu, dikatakan antara kitab yang terselah lah kehebatan di dalam pelbagai bidang ilmu. Wa qala aidan riwayatuhu matruha. Riwayatnya itu ditinggalkanlah, matruh. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Umar qala sekali. Wa fi sahih al-Bukhari, ni poin lain pula. An Ibnu Umar qala kana al-masjidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin. Tanah liat. Zaman Nabi, masjid tu dibina menggunakan tanah liat. Wasaqfuhu al-jarid. Dan atap itu daripada pelepah kurma. Wa umuduhu, tiang dia pula khashabin nakhli, batang kurma. Khashabun nakhli, sorry. Falam yazid Abu Bakrin syai'an. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak tambah apa-apa. Wa zada fihi Umaru. Zaman Sayyidina Umar ditambah sikit. Wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil labin wal jarid. Masih ditambah. Dia tambah tapi ditambah benda yang sama, tanah liat juga dan apa tadi, pelepah kurma atap dia. Wa ada umudahu khashban. Dan dia bina semula tiang masjid tu dengan batang kurma juga. Summa ghayyarahu Utsman. Zaman Sayyidina Utsman berubah. Fazada fihi ziyadatan katsirah. Dia tambah banyak. Wa bana jidarahu bil hijarati al manqushati wal qassah. Dia bina dinding masjid tu dengan batu yang diukir dan qassah. Qassah ni saya tak pasti, tapi saya cari ditulis kapur. Tapi saya tak pasti adakah makna dia memang betul-betul kapur atau macam mana. Wa ja'ala umudahu min hijaratin manqushatin wa saqfuhu bisaj. Dia jadikan tiang tu daripada batu yang manqushah, yang diukir, dan di atap dia daripada asaj. Saj ni satu kayu yang bermutu lah daripada India. Mungkin zaman tu sebab dah ada perdagangan yang pesat dan manusia pun dah makin ramai. Okey. Al-labin bi kasril ba. Al-labin wal qassah bi fathil qaf. Labin labinah. Kadang disebut labinah juga. Labinah tu batu bata. Al-qassah bi fathil qaf, dengan fathah qaf. Al-qassah wa tashdid as-sad. Al-qassah hiya al-jissu. Okey, al-jissu ni pun saya cari, patutnya maksud dia kapur lah. Maksud dia kapur. Dan boleh juga ditulis itu sebagai mawadul bina, bahan-bahan yang dibuat untuk pembinaan. Wasaj, saj pula nau'un minal khashabi al-jayyidi, yang berkualiti, yu'ta bihi minal hindi. Okey. Fa Utsman radhiyallahu anhu wassa'al masjida ziyadatan ala tawsi'i Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Utsman meluaskan lagi masjid dan ditambah lagi perluasan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Wa ja'ala umudahu bil hijaratil manqushati wal jissi. Dijadikan tiang tu daripada hijarah yang manqushah dan al-jiss. Wasaqfahu bil khashabil jayyid, daripada kayu yang baik. Walam yakun kadzalika fil ahdi nabawi. Nabi tak buat benda-benda ni. Li'anna al-maslahah iqtadathu, kerana maslahah mewajibkan untuk perkara tersebut dilakukan. Fama fa'alahu bid'atun hasanatun bila syak. Okay, apa yang dilakukan ni adalah satu bentuk bid'ah hasanah. Okay, jam'un nas ala mushafin wahidin wa tahriqu ma siwahu min Qur'anin fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu
ila akhirih wallahu taala a'lam. Jadi kita akan tengoklah next class pula beberapa lagi lah bentuk-bentuk pembaharuan okey pada zaman sahabat. Okey. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Razwawi. Ada soalan ke daripada student yang follow malam ni? Macam biasa macam tak ada. So, Study week pertengahan bulan 6 pertengahan bulan 6 yang lepas week 14. Alright. 15. Tengah bulan 6 rasanya. Kalau tak Kita silap. cuba lah. InsyaAllah kita cuba habiskan lah. So jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz sekali lagi untuk kelas pada malam ini dan kita akan bersambung kelas minggu hadapan insya-Allah. Kelas Ustaz Zainul setakat ni untuk makluman, kelas Ustaz Zainul setakat ni fleksibel. Kita tak buat Selasa Isnin malam sebab Ustaz ada kekangan masa dan sebagainya. So tunggu saja makluman bila-bila tu insya-Allah. And then wallahu alam kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Tawakuf dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr.